Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua PGBO. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk menghadiri sesi taklimat AML, CFT dan KYC ini. Sesi ini diwujudkan bagi memastikan semua PGBO memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam mencegah aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Topik ini bukan sekadar prosedur atau dokumentasi, tetapi merupakan tanggungjawab profesional kita dalam menjaga integriti perniagaan, kepercayaan pelanggan dan reputasi syarikat secara keseluruhan. Pematuhan AML, CFT dan KYC adalah sangat penting kerana ia merupakan keperluan undang-undang di bawah Akta Amla 2001. Kegagalan mematuhi akta ini boleh menyebabkan tindakan pengawal seliaan, denda, pembekuan akaun atau tindakan undang-undang terhadap PGBO dan syarikat. Selain itu, pematuhan juga melindungi reputasi perniagaan kita. Sekali kepercayaan pelanggan terjejas, ia sukar dipulihkan. Oleh itu, setiap PGBO memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan dalam melindungi perniagaan daripada risiko kewangan dan jenayah. Selepas sesi taklimat ini, PGBO diharapkan dapat memahami dengan jelas apakah tanggungjawab KYC yang perlu dilaksanakan. PGBO juga seharusnya tahu bila KYC perlu dilakukan, bukan hanya semasa pembukaan akaun, tetapi juga sepanjang hubungan perniagaan. Selain itu, PGBO perlu mampu mengenal pasti isyarat amaran ataupun red flags yang mungkin menunjukkan risiko pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan. Yang paling penting, PGBO perlu tahu bila transaksi perlu dihentikan dan bagaimana melaporkan kes kepada pihak atasan atau pihak syarikat dengan betul. KYC atau Know Your Customer bermaksud proses mengenali pelanggan kita secara menyeluruh. Tujuan bukan sekadar mengetahui nama pelanggan, tetapi memahami siapa pelanggan sebenar, dari mana sumber dana mereka dan sama ada transaksi yang dilakukan adalah munasabah. KYC mempunyai 3 elemen utama. Pertama, pengesahan identiti pelanggan. Kedua, memahami sumber dana dan tujuan transaksi. Ketiga, menilai risiko serta membuat pemantauan berterusan. KYC membantu kita membezakan transaksi yang normal dengan transaksi yang berisiko. KYC perlu dilakukan dalam pelbagai situasi, bukan hanya sekali sahaja. Antara situasi utama ialah semasa pembukaan akaun pelanggan baharu. Selain itu, KYC juga diperlukan untuk transaksi bernilai tinggi, transaksi tunai dan pembayaran yang melibatkan pihak ketiga. Jika terdapat transaksi yang mencurigakan, berulang atau tidak sepadan dengan profil pelanggan, KYC perlu dilakukan semula. Sekiranya pelanggan menukar maklumat peribadi atau butiran penting, KYC juga perlu dikemas kini. Ingat, KYC adalah proses berterusan sepanjang hubungan perniagaan. Maklumat mandatori pelanggan mesti dikumpulkan dengan lengkap dan tepat. Ini termasuk MyCard atau pasport yang sah dan jelas, nama penuh yang sepadan dengan dokumen pengenalan, tarikh lahir dan kewarganegaraan, alamat terkini, nombor perhubungan serta pekerjaan atau sifat kerja pelanggan juga wajib diperoleh. Semua dokumen mestilah sah, tidak tamat tempoh dan boleh dibaca dengan jelas. Dokumen yang kabur atau mencurigakan tidak boleh diterima. Sekiranya PGBO ingin menjalankan KYC dalam talian atau jarak jauh, PGBO bertanggungjawab memastikan wajah pelanggan sepadan dengan dokumen pengenalan yang dikemukakan. Dokumen mestilah dalam bentuk asal, bukan salinan atau gambar yang diragui. Pengesahan identiti perlu dilakukan sebelum sebarang transaksi dilaksanakan. Tiada sebarang bentuk proksi, wakil palsu atau penyamaran dibenarkan kerana ini meningkatkan risiko penipuan dan jenayah kewangan. Bagi pelanggan berbentuk syarikat, maklumat pemilik muktamad atau Ultimate Beneficial Owner adalah sangat penting. UBO ialah individu sebenar yang memiliki atau mengawal syarikat, walaupun nama mereka tidak tertera secara umum. Dokumen yang perlu diperoleh termasuk pendaftaran perniagaan, alamat dan aktiviti syarikat, serta pengenalan pengarah dan pemilik sebenar. Tujuan utama adalah untuk memastikan tiada pemilikan tersembunyi yang berisiko. PGBO perlu mengenal pasti individu atau entiti yang mempunyai pemilikan 25% ke atas atau yang mempunyai kawalan ke atas keputusan dan dana. Ketelusan pemilikan adalah kunci kepada pematuhan AML-CFT. Isyarat amaran wujud apabila syarikat pembeli enggan mendedahkan struktur pemilikan. Struktur syarikat yang terlalu kompleks atau melibatkan banyak entiti juga meningkatkan risiko.
Setiap transaksi mestilah sepadan dengan profil kewangan pelanggan. Pelanggan perlu menjelaskan sumber dana seperti gaji, pendapatan perniagaan, simpanan atau hasil jualan aset. Jika sumber dana tidak jelas atau tidak konsisten dengan profil pelanggan, transaksi tersebut dianggap berisiko tinggi. PGBO tidak boleh mengabaikan perkara ini walaupun pelanggan kelihatan meyakinkan. Pembayaran yang melibatkan pihak ketiga membawa risiko yang lebih tinggi. Jika pembayar bukan pembeli utama, hubungan antara pembeli dan pembayar perlu dijelaskan dan jelas. KYC pembayar mesti dilakukan dan kewajaran transaksi perlu dinilai. Prinsip asasnya ialah pembeli tidak sama dengan pembayar bermaksud risiko meningkat. Tahap kewaspadaan perlu ditingkatkan bagi kategori pelanggan tertentu. Ini termasuk individu berpengaruh politik atau PEPs, pelanggan warga asing, serta transaksi tunai bernilai tinggi. Tingkah laku tergesa-gesa, menekan atau tidak sabar juga merupakan tanda awal risiko. PGBO perlu sentiasa peka dan tidak terburu-buru membuat keputusan. Antara contoh red flag yang biasa berlaku ialah penolakan untuk mengemukakan dokumen, maklumat yang tidak konsisten, penggunaan banyak akaun pihak ketiga atau cubaan memintas prosedur juga perlu diberi perhatian serius. Red flag bukan bermaksud pelanggan bersalah, tetapi ia adalah tanda untuk berhenti dan menilai risiko dengan lebih teliti. Sekiranya terdapat sebarang keraguan, PGBO mesti menghentikan transaksi serta-merta. Kes tersebut perlu dilaporkan kepada pihak atasan atau pihak syarikat mengikut saluran yang betul. PGBO tidak dibenarkan membuat andaian atau menyelesaikan sendiri kes berisiko. Prinsipnya mudah. Jika rasa tidak betul, berhenti dan bertanya. Senario red flag yang pertama adalah seorang pelanggan hadir ke cawangan dan membuat pembelian emas secara tunai dalam jumlah yang agak besar. Dalam minggu yang sama, pelanggan yang sama datang beberapa kali dan membuat pembelian tunai berulang kali. Setiap transaksi dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil, walaupun jika digabungkan, nilainya sangat tinggi. Apabila ditanya, pelanggan memberikan jawaban ringkas dan tidak dapat memberikan justifikasi yang jelas mengapa transaksi perlu dipecahkan. Pola transaksi seperti ini menunjukkan kemungkinan structuring, yaitu cubaan memecahkan transaksi bagi mengelakkan keperluan pelaporan. Walaupun setiap transaksi kelihatan sah secara individu, pola keseluruhan menunjukkan risiko yang tinggi dan perlu diberi perhatian serius. Senario yang kedua adalah seorang pelanggan memaklumkan bahawa beliau bekerja sendiri dengan pendapatan yang sederhana. Namun, pelanggan tersebut membuat pembelian emas bernilai ratusan ribu ringgit dalam satu transaksi. Apabila ditanya mengenai sumber dana, pelanggan memberikan jawapan yang kabur dan berubah-ubah. Nilai transaksi tidak seiring dengan profil kewangan yang dinyatakan. Keadaan ini menunjukkan ketidaksepadanan profil kewangan dan sumber dana yang tidak jelas. Pada masa yang sama, ia meningkatkan risiko AML-CFT. Senario yang ketiga adalah seorang pelanggan menunjukkan rasa tidak selesa apabila diminta mengemukakan MyCAT atau pasport. Pelanggan enggan memberikan dokumen pengenalan atau memberikan maklumat yang kelihatan tidak tepat. Apabila ditanya tentang tujuan transaksi, pelanggan menjadi marah dan defensif. Tingkah laku ini menunjukkan cubaan untuk mengelakkan pelaporan dan pemeriksaan lanjut. Sikap agresif atau defensif adalah petunjuk awal bahawa transaksi mungkin mempunyai risiko tersembunyi. Senario yang keempat adalah seorang pelanggan membuat pembelian emas, tetapi bayaran dilakukan oleh individu lain yang tidak hadir semasa transaksi. Apabila ditanya, pelanggan gagal menjelaskan hubungan dengan pihak pembayar. Tiada sebab munasabah diberikan mengapa bayaran perlu dibuat oleh pihak ketiga. Situasi ini berpotensi menyembunyikan pemilik sebenar dana dan menunjukkan elemen smurfing atau layering. Transaksi sebegini membawa risiko tinggi dan memerlukan semakan lanjut sebelum diteruskan. Senario yang kelima adalah seorang pelanggan kerap melakukan transaksi yang melibatkan individu dari luar negara. Negara yang terlibat dikenali sebagai negara berisiko tinggi atau sedang mengalami konflik. Aliran dana berlaku merentas sempadan tanpa penjelasan yang jelas. Pola transaksi ini meningkatkan risiko pembiayaan keganasan dan aktiviti terlarang.
Situasi ini memerlukan tahap kewaspadaan yang lebih tinggi dan pelaporan kepada pihak atasan. Senario yang keenam adalah seorang pelanggan membeli emas dan memaklumkan bahawa ia adalah untuk tujuan derma atau simpanan bagi pihak orang lain. Namun, pelanggan tidak dapat memberikan sebarang dokumen atau bukti sokongan. Tujuan transaksi yang tidak jelas meningkatkan risiko dana digunakan untuk aktiviti terlarang. Tanpa justifikasi ekonomi yang kukuh, transaksi sebegini perlu dianggap berisiko tinggi. Senario yang ketujuh adalah seorang pelanggan mendesak supaya transaksi disegerakan. Pelanggan menunjukkan rasa tidak sabar dan enggan mengikuti prosedur KYC. Tindakan ini memberi tekanan kepada PGBO untuk melangkau langkah pematuhan. Sikap tergesa-gesa ini berkemungkinan cubaan mengelakkan semakan dalaman. Senario yang ke-8 adalah pada awalnya, pelanggan menyatakan sumber dana adalah daripada simpanan. Namun, apabila ditanya semula, pelanggan menyatakan dana tersebut datang daripada perniagaan atau bantuan keluarga. Perubahan cerita yang kerap menunjukkan ketidakkonsistenan maklumat. Situasi ini menimbulkan keraguan terhadap kesahihan transaksi. Senario yang ke-9 adalah seorang pelanggan meminta supaya transaksi tidak direkodkan secara penuh. Pelanggan juga meminta resit ringkas atau tak mahu resit rasmi. Ini menunjukkan cubaan menyembunyikan jejak transaksi dan niat melanggar amla. Permintaan sebegini tidak boleh dilayan dan perlu dilaporkan. Akhir sekali, senario yang ke-10 adalah seorang pelanggan bertanya sama ada transaksi yang dilakukan akan dilaporkan kepada pihak berkuasa. Soalan ini menunjukkan pelanggan mempunyai pengetahuan tentang kewajipan pelaporan. Kebimbangan pelanggan terhadap pelaporan boleh menjadi petunjuk cubaan mengelakkan STR. Situasi ini memerlukan kawalan komunikasi yang berhati-hati dan pelaporan dalaman segera. Kesimpulannya, KYC bukan untuk menyusahkan pelanggan, tetapi untuk melindungi semua pihak. KYC melindungi PGBO, pelanggan dan perniagaan daripada risiko undang-undang dan kewangan. Kepatuhan menggambarkan tahap profesionalisme kita sebagai PGBO. KYC yang kukuh adalah asas kepada perniagaan yang mampan dan berterusan. Terima kasih atas perhatian dan komitmen anda sepanjang sesi ini. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut atau keperluan pelaporan kes, sila hubungi pihak compliance melalui email yang tertera. Bersama-sama, kita memastikan perniagaan dijalankan dengan integriti dan pematuhan penuh.